Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sidang jemaah sekalian, pagi ini kita akan perincikan keterangan ayat yang ke-82 suratul Namli, yang mana ayat ini merupakan ayat berkenaan dengan salah satu tanda 10 tanda besar datangnya hari kiamat ataupun berlakunya kiamat. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Okay, kita lihat terjemahan ayat terlebih dahulu. Apabila sampai masa berlakunya hukuman ke atas manusia. Hukuman di situ merujuk kepada kedatangan azab yang Allah janjikan. Jadi azab itu di hari akhirat. Jadi untuk datangkan azab itu maka mesti berlaku terlebih dahulu hari akhirat. Kami keluarkan sejenis dabbah, binatang untuk mereka dari bumi. Mereka di sini merujuk manusia yang berada pada ketika haiwan itu dikeluarkan, merujuk kepada zaman penghujung dunia. Nanti kita perincikan. Yang haiwan itu dia akan berkata kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Okey. Ayat ini mari kita bincang perkara pertama. Sebenarnya dabbatul ard itu apa sebenarnya? Kalau baca tafsiran ada banyak pendapat. Tetapi kita memilih pendapat yang terpilih dalam banyak-banyak pendapat itu. Dabbatam minal ard adalah sejenis binatang. Macam mana binatang tu? Wallahu ta'ala a'lam. Dia akan keluar dari mana? Ayat tu kata dari bumi. Sebab ada pendapat kata dia dari langit. Tapi ayat tu jelas mengatakan ia keluar dari bumi. Perkara kedua, apakah hikmah Allah memunculkan binatang itu dari bumi? Kita dah rujuk ayat 158 surah Al-An'am, muka surat 150, adalah untuk menunjukkan kepada manusia ba'du ayati rabbik, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Okay. Perkara yang berikutnya, bilakah munculnya dabbatul ard? Dabbatul ard itu, kalau kita merujuk tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengatakan haiwan ini dia akan keluar pada akhir zaman
ketika manusia pada waktu itu berada di dalam kerosakan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka tukar agama mereka, sepatutnya Islam dia tukar. Dengan sebab itu Allah akan keluarkan dabbah itu daripada bumi. Dan bila dia akan keluar secara spesifik, telah kita kongsikan hadis riwayat Muslim yang mana ia dikaitkan dengan munculnya tanda-tanda lain, seperti mana terbitnya matahari dari barat, seperti mana munculnya Dajjal, dan keluarnya dabbah. Ni 3 tanda besar. Kalau muncul 3 ini campur dengan 7 yang lain, maka kiamat tu sudah akan berlaku. Antara susunan mana yang keluar dulu, dalam hadis riwayat Muslim nombor hadis 5238, ada Nabi SAW pernah mengucapkan, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali keluar ialah terbitnya matahari dari barat. Kalau Nabi kata pertama ni, bukanlah bermaksud yang 10 tu. 10 tu macam Dajjal, asap, ada 3 gempa bumi. Yang itu bukanlah maksud Nabi kata yang awal, tapi Nabi nak kaitkan antara dabbah tu dengan terbitnya matahari. Nabi kata yang awal keluar akan terjadi, matahari itu dia akan terbit dari barat. Dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Rupanya haiwan ini keluar pada waktu duha. Nabi SAW mengatakan, wa ayyuhuma ma kana qabla sahibatiha. Nabi kata antara keduanya tak dapat dipastikan mana satu yang akan terjadi dulu. Sama ada matahari terbit dari barat dulu, baru keluar haiwan itu daripada bumi pada waktu duha, ataupun haiwan itu keluar dulu pada waktu duha, baru terbitnya matahari daripada barat. Tapi yang pasti, kalau satu ni keluar, satu lagi mesti kena keluar. Dia berturutan. Para ulama hadis yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman ni, seperti mana Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa Nabi gandingkan terbit matahari dari barat dengan keluarnya dabbah ni? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis yang kata keluar matahari daripada barat menunjukkan waktu itu pintu taubat sudah tidak lagi akan diterima. Tapi kalau keluar dabbah pula, pada ketika itu dabbah itulah yang akan membezakan siapa manusia ketika itu dia benar-benar beriman dan dia memang orang kafir. Munculnya dabbah tu antara fungsinya untuk mengetahui siapa beriman, siapa tak beriman. Tapi masa tu dah tak boleh lagi nak bertaubat lah.